Nelayan serindih di atas pematang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat petang awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati, rakan-rakan panel yang disayangi Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi. Pada malam Jumaat yang tenang ini, kita diberi kesempatan olehnya untuk bersama-sama berkongsi buah fikiran atau lebih spesifik lagi berforum bersama-sama dengan maudhu kita pada hari ini, iaitu hiburan dalam Islam. Seperti yang kita sudah maklum, agama Islam ialah agama yang universal dan tidak membebankan para penganutnya. Tujuan utama syariat Islam bukanlah untuk menyekat segala bentuk kebebasan manusia, tetapi sebaliknya untuk mengawal dan mendidik. Namun begitu, dalam meniti arus kemodenan globalisasi dunia, seorang mukmin semakin mudah terjebak dalam penyalahgunaan medium hiburan dalam kehidupan mereka sehingga mampu mendatangkan maksiat dan kemungkaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sememangnya isu ini amat berbahaya dan perlu ditangani dengan cepat. Persoalannya, apakah pandangan Islam terhadap amalan berhibur yang diamalkan pada era ini dan cara mengatasinya? Sebelum kita mengupas topik kita pada hari ini, boleh kiranya kita berkenalan dengan barisan panel yang bersama-sama kita sepanjang forum ini dan sedia untuk memberi buah fikiran dan hujah tentang maudhu kita pada hari ini. Sebelum itu, saya Nurul Atika binti Muhammad Saad daripada Praktikum ke-6 MS18, moderator yang akan menemani anda sepanjang forum ini berlangsung. Seterusnya, saya perkenalkan panel yang pertama, sega orangnya, Saudara Muhammad Syazwan bin Abdul Hakim daripada Praktikum ke-4 MS12, Saudara Ni Alif Aiman bin Ni Azman daripada Praktikum ke-4 MS11 yang merangkap panel kedua kita yang juga segak bergaya pada hari ini. Si cantik manis, Saudari Cik Yasmin Sofia bin Zul Afizi daripada Praktikum ke-4 MS12 merangkap panel ketiga kita. Dan panel keempat kita si manis Saudari Nurul Fatin Afika binti Hasni daripada Praktikum ke-6 MS18. Hiburan dalam Islam. Sebelum kita mengupas topik kita lebih mendalam, saya kira penting untuk kita tahu dan fahami apa itu dasar atau definisi maudhu kita pada hari ini. Sehubungan dengan itu, saya menjemput Saudara Muhammad Syazwan bin Abdul Hakim selaku panel kita pertama untuk memberikan pencerahan tentang dasar maudhu kita pada hari ini. Dipersilakan Saudara Syazwan. Terima kasih kepada Saudari Nurul Atika selaku moderator sesi forum ini. Cantik, berseri dan bergayanya semua hadirin penonton dan sahabat panel di sini. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Menyentuh kepada definisi hiburan. Hiburan merupakan perkataan pinjaman daripada bahasa Arab yang disebut ahlam, yang bermaksud setiap perkara yang menyeronokkan dan melalaikan manusia daripada pelbagai gangguan, pemikiran dan masalah yang mengganggu tidur mereka. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, edisi keempat, hiburan membawa maksud kegiatan menyeronokkan yang boleh menyegarkan kembali keletihan badan dan melapangkan fikiran dengan melakukan aktiviti-aktiviti tertentu seperti berehat, menghiburkan hati, mencerdaskan fizikal dan mencerdaskan fikiran. Tidak dinafikan, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kehidupan di dunia ini penuh dengan keseronokan, permainan dan kelalaian yang boleh dinikmati oleh setiap insan segenap lapisan masyarakat di dunia ini. Secara logistiknya, kesemua nikmat hiburan tersebut adalah bertujuan untuk menguji keimanan hamba-hambanya, iaitu kita semua yang bergelar khalifah di muka bumi ini dalam mensyukuri dan memanfaatkan setiap hiburan itu dalam mencari keredaannya. Allah menguji kita sejauh mana kita menggunakan hiburan serta perkara-perkara yang menyenangkan untuk mengagungkan kebesaran Yang Maha Esa. Firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 11 yang bermaksud, dan apabila mereka mengetahui kedatangan barang-barang dagangan yang baru ataupun mendengar suatu hiburan, mereka berserai lalu pergi kepadanya dengan meninggalkan engkau di atas mimbar berkhutbah. Katakanlah, wahai Muhammad, pahala dan balasan yang ada di sisi Allah adalah lebih baik daripada hiburan dan barang-barang dagangan itu. Dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ini menunjukkan bahawa baginda iaitu Nabi Muhammad SAW berhibur secara bersederhana. Walaupun begitu,
baginda Nabi Muhammad menekankan bahawa solat merupakan keutamaan dan hiburan yang paling menyenangkan bagi baginda. Seterusnya, Saidina Ali bin Abi Talib juga pernah menyarankan agar manusia perlu menghiburkan hati dan mencari hikmah-hikmah yang menarik kerana hati manusia ini bersifat lemah dan mudah merasa bosan seperti badan yang keletihan. Oleh itu, kita hendaklah memilih jenis-jenis hiburan yang sesuai dan tidak melalaikan jiwa daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Menyentuh pada hukum dalam hiburan. Menurut pandangan para ulama, hiburan ini merupakan perkara khilaf, iaitu sebahagian daripada mereka mengatakan bahawa hiburan ini adalah dibolehkan dalam Islam, manakala sebahagian lagi mengatakan hiburan ini adalah dilarang dalam Islam. Oleh itu, mereka berpendapat bahawa hiburan ini merupakan perkara khilaf dan mempunyai beberapa hukum yang diletakkan kepadanya. Yang pertama, hukum sebenar hiburan adalah harus dan dibenarkan. Konsep yang ditekankan dalam Islam mengenainya adalah bertujuan untuk membawa ketenangan dan kegembiraan secara rohaniah dan kesihatan pada jasmaniah seseorang. Tambahan pula, hiburan merupakan fitrah yang tak dapat dielakkan oleh manusia di dunia nyata ini. Buktinya, hiburan yang memberi kebaikan pada manusia seperti memanah, hobi yang berfaedah dan apa jua hiburan yang boleh diterima rasional manusia, maka hukumnya adalah harus dilaksanakan selagi ianya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui saya. Ketika itu, dua orang jariah, iaitu budak perempuan, sedang menyanyi memperlihatkan perang Badr. Baginda mendengar nyanyian sambil berbaring di tempat baringku dan berpaling muka. Tiba-tiba masuk Abu Bakar menghindik saya dengan kata, "Serunai, Mizhar, syaitan di sisi Nabi Muhammad." Nabi Muhammad menghadap Abu Bakar seraya berkata, "Biarkan mereka bernyanyi, tidak mengapa." Apabila Rasulullah SAW agak selesa dan leka, saya isyaratkan mata saya pada dua penyanyi tadi, maka mereka pun berhenti dan keluar dan meninggalkan kami. Hukum kedua terhadap hiburan adalah makruh. Jika hiburan ini dilakukan tidak mendatangkan apa-apa manfaat dan tidak mendatangkan apa-apa mudarat pada si pelaku. Contohnya, apabila berada dalam suatu majlis keramaian ataupun musyarat yang penuh dengan gurauan dan perkara-perkara yang tidak berfaedah serta tidak memudaratkan mereka, ianya adalah jatuh hukum makruh ke atas hiburan tersebut. Hiburan akan dijatuhkan hukum makruh apabila suatu hiburan itu hanya bersifat tidak intentional ataupun tidak penting dan hanya membuang masa semata-mata. Akhir sekali, hukum yang terakhir diletakkan pada hiburan adalah haram dan perlu dicegah daripada terjerumus dalam melakukan hiburan tersebut. Hiburan yang dimaksudkan ialah hiburan yang berlebihan sehingga melekakan dan membawa kesan negatif pada seorang individu. Hiburan dalam Islam sangat berlawanan dengan konsep mencari hiburan dan kepuasan murahan yang mematuhi tuntutan nafsu badani tanpa batasan. Hiburan yang dimaksudkan berpunca daripada ketaksuban dalam berhibur sehingga mengabaikan kewajipan dalam diri, masyarakat dan agama. Sebagai contoh, hiburan yang melampau sehingga membuat seseorang mukmin meninggalkan solat fardu 5 waktu, meninggalkan waktu makan, mengabaikan kesihatan dan suka bercampur dengan masyarakat yang lain. Malah, hiburan adalah sesuatu yang terkawal dan terarah dan bukannya bersahaja dan tidak terikat dengan apa-apa batasan, perundangan dan nilai keagamaan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan janganlah kamu berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Hiburan yang melampau merujuk kepada individu yang setiap masa ataupun ketika hidup mereka dipenuhi dengan kehidupan yang sangat berhibur semata-mata. Hiburan tidak boleh dinikmati berlebihan. Menurut Ali radhiyallahu anhu, hiburan diibaratkan sebagai garam dan gula dalam suatu resepi masakan. Cukuplah digunakan sekadar saja. Apabila ia berlebihan, maka ia pun akan memudaratkan. Sekian saja daripada saya mengenai definisi hiburan. Saya akan menyerahkan kepada Nurul Atikah untuk meneruskan forum. Terima kasih.
Terima kasih kepada saudara Syazwan atas penerangan yang panjang lebar sebentar tadi. Dasarnya sudah kita tahu, jadi mari kita beralih pula kepada sifat atau ciri-ciri hiburan yang dilarang dalam Islam. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput saudara Nik Alif Aiman bin Nik Azman untuk memberi pencerahan tentang ciri-ciri hiburan yang dilarang dalam Islam. Dipersilakan saudara Alif. Maaf, saudara Alif tak dengar suara. Okay, saya lanjutkan ya. Seterusnya, ciri hiburan yang pertama ialah berpakaian kurang sopan dan tidak menunjukkan. Penghibur, penonton dan juga penganjur sesuatu media hiburan hendaklah menitik beratkan aspek aurat, adab berpakaian ketika menghibur atau berhibur. Hal ini bersesuaian dan dituntut dalam konsep hiburan Islam, iaitu menjaga air muka dan imej baik individu, agama dan negara agar sentiasa dihindari daripada unsur maksiat serta fitnah dari masyarakat luar yang lain. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 27. Maksudnya, wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh syaitan sebagaimana halnya dia, syaitan, telah mengeluarkan ibu bapamu Adam dan Hawa dari syurga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan urat keduanya. Sesungguhnya, dia dan pengikut dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak boleh melihat mereka. Sesungguhnya, kamu telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin bagi orang yang tidak beriman. Selain itu, adalah dilarang bagi para penghibur sama ada lelaki maupun perempuan bagi memperlihatkan gerak badan atau tarian yang memberahikan serta memalukan. Hal ini amat bercanggah dalam ajaran Islam dari sudut pemikiran yang mampu menimbulkan maksiat dan zina dari pandangan manusia. Allah SWT juga berfirman, maksudnya, katakanlah, wahai Muhammad, kepada lelaki yang beriman supaya menyekat pandangan mereka dari perkara yang tidak halal dilihatkan dan memelihara kehormatan daripada apa yang tidak dilakukan. Surah An-Nur ayat 30. Dapat difahami menerusi ayat berkenaan bahawa Allah SAW memerintahkan setiap hamba-hambanya yang beriman supaya menjaga pandangan mereka, melihat supaya kekal terpelihara daripada melihat perkara-perkara yang haram dan menjaga kehormatan mereka sentiasa daripada melakukan maksiat. Oleh itu, menjadi kewajipan bagi semua umat Islam untuk memenuhi perintah Allah agar terselamat daripada siksaan api neraka di akhirat kelak. Poin kedua saya ialah kita seharusnya tidak bercampur aduk antara lelaki dan perempuan sehingga menimbulkan fitnah dan merangsangkan maksiat. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya setiap anak Adam dan bahagiannya daripada zina, kedua-dua mata berzina dan zina keduanya adalah melihat kepada sesuatu yang haram. Kedua-dua tangan berzina dan zina keduanya adalah memegang kepada sesuatu yang haram atau menggunakan dengan cara yang salah. Kedua-dua kaki adalah berzina dan zina keduanya adalah berjalan ke tempat-tempat yang haram dijaki. Mulut adalah berzina dan zina tersebut adalah mengucup sesuatu yang haram. Hati menginginkan sesuatu dan kemaluan akan membenarkannya, iaitu dengan melakukan zina atau mendustakannya dengan tidak melakukannya. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dari Muslim. Tujuan larangan ini adalah untuk mengelakkan perkara yang boleh menyebabkan seseorang Muslim terjerumus dalam lembah kemaksiatan dan mukadimah zina, iaitu permulaan kepada zina. Hal ini kerana masyarakat yang berlainan jantina, iaitu lelaki dan perempuan yang berstatus ajnabi dan tiada pertalian darah sesama mereka adalah haram untuk bersama tanpa tujuan yang baik, sama ada dalam kelompok pasukan yang ramai maupun berdua-duaan. Secara tradisionalnya, berhibur secara berdua-duaan sesama lelaki dan perempuan itu adalah haram dilakukan sama sekali. Buktinya, pembuatan khalwat atau berdua-duaan itu sendiri merupakan suatu ruang besar untuk diisi oleh syaitan dalam usaha merosakkan anak Adam serta menimbulkan fitnah yang besar kepada diri kita. Poin saya yang ketiga ialah antara ciri lain hiburan yang diharamkan ialah tempat dan cara berhibur yang mengundang maksiat.
Berhibur di tempat-tempat yang gelap dan tertutup seperti kelab malam ataupun pusat-pusat karaoke adalah perlu dielakkan sebaiknya dan perlu diutamakan. Apabila melibatkan jantina yang berbeza iaitu lelaki dan perempuan, tempat yang kotor dan kurang baik juga berkemungkinan besar mewujudkan suatu kehidupan tertentu di mana akan membawa fitnah dan zina dalam kalangan mereka yang terjebak itu. Kemungkinan besar perkara ini berlaku kerana faktor pengaruh rasa sebaya ataupun kurang mendalami didikan agama. Ini juga berlaku dalam kalangan masyarakat sekiranya ianya berlaku dalam kelompok masyarakat yang kurang akhlak untuk diri seorang mukmin. Seterusnya, menyentuh kepada cara berhibur dalam Islam hendaklah dihindari daripada mencampurkan unsur-unsur haram ke berhibur. Hiburan yang dilaksanakan tanpa garis panduan syariah yang sebenar akan memudahkan akidah seorang insan itu untuk terpesong daripada akidah Islam yang sebenar. Hal ini dikatakan kerana Islam tidak mengharamkan sesuatu perkara selagi tidak bertentangan dengan ajaran dan sumber Al-Quran dan Al-Sunnah. Sebagai contoh, hiburan yang memasukkan unsur-unsur haram seperti mengambil dadah, meminum arak atau bermanja-manja sama lelaki dan perempuan yang tiada ikatan perkahwinan yang sah bagi meningkatkan kegairahan dan keseronokan ketika berhibur. Ini bukan sahaja akan mendapat balasan azab dan kemungkaran daripada Allah, malah ia dapat merosakkan daya fikir dan akhlak dalam diri seseorang insan. Daripada Abu Malik Al-Ashri daripada Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya sebahagian dari umatku akan meminum arak dan menamakannya dengan bukan nama asalnya dan dialunkan muzik kepada mereka dan dihiburkan oleh penyanyi-penyanyi perempuan. Allah akan membenamkan mereka ke dalam perut bumi dan Allah akan menjadikan mereka kera dan hina. Hadis riwayat Ibnu Majah. Seterusnya, antara ciri lain hiburan yang haram dalam sisi Islam ialah hiburan yang melampau. Keruntuhan akhlak remaja zaman ini boleh berpunca daripada salah cara ibu bapa mendidik mereka daripada kecil lagi. Jika dibesarkan dengan kurang perhatian dan kasih sayang anak-anak akan terbiar. Mereka lebih selesa melakukan suatu perkara atas kehendak sendiri semata-mata. Jika dengan kekerasan pula, anak-anak akan memberontak dan menjadi titik tolak kepada perbuatan sikap negatif dalam diri anak-anak. Oleh yang demikian, mereka akan mencari rakan untuk meluahkan isi hati atau mencari hiburan tertentu bagi melepaskan tekanan yang diterima dalam kehidupan mereka. Bentuk-bentuk hiburan yang digemari remaja pada zaman ini adalah bermain permainan video, melayari internet, merempit, bersosial dan lain-lain lagi. Yang paling ketara adalah penggunaan gadget seperti laptop dan telefon pintar pada masa kini. Tidak tertumpu pada para ibu bapa dan remaja, bahkan penggunaan teknologi dan gadget yang canggih ini semakin meluas di seantero dunia tanpa mengira lapisan masyarakat. Gadget adalah nyawa kami. Ungkapan tersebut jelas menyatakan bahawa kehidupan manusia kini amat bergantung pada teknologi dan dalam menguruskan kehidupan seharian maupun mencari ketenangan dengan hiburan semasa. Akibat pencarian medium hiburan tanpa batasan ini bukan sahaja akan menyebabkan kelalaian dalam menjalankan kewajipan dalam beribadah dan mencari keredaan. Yang Maha Berkuasa malah akan merangsang pemikiran tidak senonoh dan meruntuhkan sifat mahmudah dalam diri seorang individu. Fikiran yang negatif ini akan mendorong seseorang kepada terjerumusnya mereka dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya serahkan kembali perbincangan ini kepada moderator kita. Terima kasih kepada saudara Alif atas pencerahan sebentar tadi. Sedikit sebanyak telah membuka mata kita untuk lebih prihatin terhadap hiburan harian. Ada ciri, pasti ada kesan. Saya yakin panel ketiga kita, saudari Cik Yasmin Sofia bin Zul Afizi, pasti ada penjelasan serta hujah yang ingin dilontarkan tentang kesan-kesan hiburan dalam Islam. Dipersilakan saudari. Terima kasih buat saudari pengerusi. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat para hadirin sekalian. Jadi saya sebagai panel ketiga akan menerangkan tentang kesan hiburan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kesan memanfaatkan hiburan berasaskan ajaran Islam. Hiburan secara logistiknya dapat membantu dalam mengurangkan tekanan kehidupan setelah penat bekerja atau melakukan aktiviti yang sukar.
Hiburan dapat menenangkan hati yang celaru akibat impak daripada jiwa yang tidak tenang. Sebagai contoh, penyakit kemurungan yang menjadi penyakit kronik juga dapat dielakkan dengan adanya hiburan yang bermanfaat. Di samping menjaga kesihatan mentaliti dan jasmani, hubungan perpaduan dan silaturahim yang baik juga dapat dikekalkan dalam kehidupan seharian bagi memenuhi aspirasi negara sejahtera dan aman. Semangat kekitaan dan perpaduan ini merupakan tonggak asas pembangunan sesebuah negara yang berintegriti dan berdaya saing, terutama kepada perbilang kaum seperti Malaysia. Akhir sekali, hiburan juga dapat membuka peluang kerjaya yang baru bagi mengelakkan kemelesetan ekonomi seseorang. Yang kedua, kesan hiburan yang melampau dalam kehidupan. Antara kesan negatif kegagalan memanfaatkan hiburan secara rasional ialah lahirnya golongan hedonisme, iaitu golongan yang mementingkan keseronokan dan kesenangan hidup semata-mata. Tugasan utama golongan hedonisme adalah meningkatkan kadar pengalaman yang menyeronokkan dan mengurangkan kadar ketidakselesaan seperti kesakitan, kesedihan dan sebagainya. Namun begitu, dengan wujudnya golongan ini, pastinya akan mewujudkan suasana melupakan perintah agama, budaya dan etika murni. Selain itu, ianya akan menyebabkan seseorang individu terlalu leka dengan perkara yang penuh dengan ilusi dan hiburan sehingga tersasar daripada matlamat hidup seseorang khalifah. Seterusnya, hiburan yang melampau akan menyumbang pelbagai angkara negatif seperti pergaulan bebas. Hal ini berpunca daripada sikap masyarakat terutamanya kepada generasi muda yang mudah terpengaruh dan suka melakukan benda baru akan lebih mudah mengikuti gejala tidak bermoral yang dilihat melalui hiburan-hiburan atau aksi yang ganas tanpa memikirkan kesan pada jangka masa yang lama. Akhirnya, hiburan tanpa had batasan akan memberi kesan pembaziran yang besar. Seseorang individu akan kehabisan wang ringgit jika tidak bijak untuk menggunakannya dengan sebaik mungkin. Mungkin ramai di kalangan kita suka pergi ke pusat hiburan untuk melupakan masalah yang dihadapi dengan mengeluarkan wang yang besar. Tetapi persoalan di sini, adakah masalah itu dapat diselesaikan? Sememangnya tidak. Lebih baik wang itu digunakan untuk menyelesaikan masalah atau disimpan untuk masa kecemasan. Selain itu, segelintir individu sanggup mengeluarkan wang ringgit bahkan harta benda semata-mata untuk berhibur. Individu ini seperti tidak tahu had untuk berbelanja dengan bijak. Dan kebiasaannya berbelanja tanpa had bukan untuk keperluan harian tetapi hanya semata-mata untuk memenuhi nafsu berhibur. Itu sahaja penerangan saya tentang kesan hiburan dalam kehidupan kita. Dengan ini saya serahkan kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih Saudari Yasmin atas penjelasan yang padat tentang kesan-kesan hiburan dalam Islam. Perkara yang kurang elok pasti ada langkah-langkah yang boleh kita patuhi untuk mengelakkan diri daripada terjebak ke dalam kancah hiburan dalam Islam yang tidak menepati syariah. Jadi saya persilakan tidak lain dan tidak bukan panel terakhir kita pada hari ini, Saudari Nurul Fatin Afika binti Hasni untuk berkongsi idea dan buah fikiran beliau. Dipersilakan Saudari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada sahabat moderator kita pada hari ini, Saudari Afika, kerana memberi laluan kepada saya untuk meneruskan forum kita pada hari ini. Baiklah, permasalahan ketagihan terhadap hiburan dalam dunia hari ini, terutama di kalangan remaja, haruslah dipandang secara serius dan langkah yang kritis serta proaktif mesti diambil segera untuk memastikan perkara ini dapat diatasi dengan berkesan. Sahabat-sahabat ahli panel yang dihormati, pertama sekali, ibu bapa mempunyai tanggungjawab terbesar dalam mengawasi tingkah laku seharian anak-anak. Pengawasan dan pemeriksaan aktiviti anak-anak merupakan tindakan proaktif yang boleh dilakukan oleh ibu bapa dalam memastikan anak-anak mereka tidak terlibat dengan aktiviti yang tidak bermoral dan terlampau taksub dengan hiburan serta peranti masing-masing. Ibu bapa seharusnya memberikan perhatian yang lebih dan mencurahkan kasih sayang yang diperlukan kepada anak-anak bagai menatang minyak yang penuh. Kerana memang tidak dapat dinafikan bahawa anak-anak sememangnya memerlukan perhatian yang rapi daripada ibu bapa lebih-lebih lagi pada usia remaja.
Ini usia di mana anak-anak baru hendak mengenal dunia dan sentiasa ingin mencuba benda baru. Ibu bapa sewajarnya memulakan terlebih dahulu dengan mengurangkan masa menonton televisyen maupun memegang telefon bimbit, sebaliknya meluangkan lebih masa bersama ahli keluarga. Dengan cara ini, ibu bapa dapat menjadi suri teladan dan model ikutan yang baik kepada anak-anak. Seterusnya, media massa juga berperanan penting dalam usaha mengurangkan ketagihan dalam hiburan. Hal ini dikatakan sedemikian kerana media massa boleh menyiarkan iklan dan poster-poster yang menguar-uarkan mengenai kempen kesedaran serta tata cara berhibur yang menepati syariat Islam yang dapat dimanfaatkan oleh segenap lapisan masyarakat. Hasil kehebatan teknologi pada hari ini, pihak media massa dapat menyebarluaskan ilmu yang tepat tentang hiburan dalam Islam dalam pelbagai bentuk dengan lebih pantas. Selain poster yang dicetak, pihak media massa juga boleh menyelitkan iklan yang bermanfaat ini selama 10 saat sebelum satu-satu video itu dimulakan ataupun secara berselang-seli daripada satu posting ke satu posting yang lain dalam media sosial. Natijahnya, unsur kesedaran dan keinsafan dapat ditiupkan dalam diri masyarakat. Seterusnya, memberikan impak dalam pendidikan bagi menguruskan amalan berhibur dengan rasional dan terhad. Selain daripada itu, pemilihan rakan sebaya yang baik turut menyumbang ke arah cara seseorang itu berhibur. Hal ini dikatakan sedemikian kerana rakan sebaya akan mempengaruhi sikap dan akhlak seseorang dalam sesuatu perkara sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah hadis yang ini. Maksudnya, daripada Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan bersahabat dengan orang baik atau orang jahat itu seperti berkawan dengan seorang yang membawa wangian kasturi atau berkawan dengan seorang tukang besi. Pembawa wangian kasturi itu sama ada ia memberikannya kepadamu atau kamu membeli wangian tersebut darinya, ataupun paling tidak kamu akan dapat menghidu wangian harum tersebut. Manakala tukang besi pula sama ada ia membakar pakaian kamu atau kamu hanya akan mendapat bau yang busuk darinya. Maka dengan itu, pilihlah rakan yang baik dan pimpinlah juga rakan-rakan yang lain supaya kita sama-sama dapat membentuk diri yang peka akan had-had yang ditegaskan dalam Islam ketika berhibur agar kita tidak terus terjerumus dalam lembah curang. InsyaAllah. Saya kembalikan semula kepada saudari moderator kita. Terima kasih kepada Saudari Fatin atas penerangan yang cukup mantap dan langkah yang cukup inovatif. Pejam celik, kita sudah berada di penghujung forum. Jadi saudara serta saudari sekalian, jelaslah di sini, Islam tidak melarang umatnya untuk berhibur, akan tetapi pemilihan hiburan mestilah tidak melanggar syariat Islam dan sentiasa berada di landasan Islam sebenar. Hiburan secara berlebihan hanyalah diambil oleh orang-orang yang tidak menyayangi agama Islam dan akhirnya meletakkan imej agama Islam di tempat yang tidak selayaknya. Oleh itu, setiap lapisan masyarakat, terutamanya golongan remaja, tidak boleh mengambil mudah tentang isu hiburan dalam Islam kerana hiburan yang melampau menandakan remaja itu tidak bertanggungjawab kepada diri sendiri, malah lebih teruk lagi tidak bertanggungjawab kepada agama. Hiburan dalam Islam itu indah dan boleh mendatangkan kebaikan jika dilaksanakan mengikut cara yang telah ditetapkan. Islam itu juga indah dan mengamalkan sesuatu perkara seperti berhibur mengikut syariat Islam akan memberikan faedah kepada diri sendiri. Menurut firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-Luqman ayat 6 yang membawa maksud, dan ada di antara manusia orang yang memilih serta membelanjakan hartanya kepada cerita-cerita dan perkara-perkara hiburan yang melalaikan yang berakibat menyesatkan dirinya dan orang ramai dari agama Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan. Dan ada pula orang-orang yang menjadikan agama Allah itu sebagai ejek-ejekan. Merekalah orang-orang yang akan beroleh azab yang menghinakan. Akhirul kalam, terima kasih saya ucapkan kepada keempat-empat panel kita pada hari ini atas kesudian meluangkan masa serta berkongsi buah fikiran tentang mauduk forum kita pada hari ini iaitu hiburan dalam Islam. Saya akhiri forum kita pada hari ini dengan dua rangkap pantun. Merdu bertingkah, alunan suara kadang tak sedar, tersilap kata, andai telanjur patah bicara, serendah hati, kemaafan dipinta. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di kota tinggi.
Sudah selesai tugas diberi di lain masa. Bersua lagi. Sekian, berjumpa kita di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.